Surah Al-Baqarah ayat 190, muka surat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Waqtuluhum haitsu sakiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Maka hendaklah kamu berperang di jalan Allah, memerangi orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah engkau melampau. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Jadi ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kepada kita keizinan untuk berperang. Jadi kalau kita tengok dari segi pertalian berkaitan dengan ayat-ayat sebelum daripada ni, itu penamaan puasa tu siam, mana latihan kuda supaya dia berkemampuan untuk berjalan jauh, untuk bergerak dengan pantas dalam peperangan. Jadi antara natijah daripada puasa, maknanya ada dalam diri manusia itu kesabaran, keteguhan, kekuatan iradah, kehendak yang kuat, dan itu semua Allah syarat-syarat ataupun syarat dalamnya yang mesti ada pada para mujahid. Dan setelah daripada itu juga Allah SWT menyebut kepada kita berkenaan pertanyaan sahabat ni, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau itu tentang anak bulan. Jadi Allah Taala kata itu adalah waktu-waktu yang manusia guna untuk menentukan urusan kehidupan mereka, dan juga adalah waktu untuk haji. Jadi bila tanya waktu haji ni, yang mana berkenaan dengan bulan haji Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, maka ada jugalah ia berkaitan dengan bulan haram. Jadi bulan haram ni mana bulan yang haram berperang. Jadi sebelum umat Islam, umat muslimah nak pergi menunaikan haji, yang mana tentu sekali orang-orang musyrikin Mekah tak suka. Sebab apa? Sebab pada waktu tu Mekah itu dikuasai oleh orang musyrikin Mekah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kepada Nabi SAW dan juga para sahabat, bila kamu pergi untuk buat umrah di Baitullah itu, kemungkinan kamu akan berperang. Sebab apa? Sebab orang-orang musyrikin Mekah ni akan menyekat kamu daripada melaksanakan umrah itu. Maka kamu kena bersedia. Jadi sama ada berlaku peperangan itu di bulan-bulan yang haram ataupun di tanah haram, maka kamu diberi keizinan dengan syarat kamu tidak memulakan peperangan. Maka sebab itulah ayat ini menyebut kepada kita waqatilu fi sabilillah. Waqatilu itu kebenaran yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi untuk perang. Dan kebenaran tadi dia ada syarat. Syarat yang pertama fi sabilillah. Syarat yang pertama kerana Allah, nak menegakkan agama Allah, nak meninggikan agama Allah, nak membebaskan Kaabah daripada tangan orang-orang musyrik yang melakukan pelbagai bentuk kesyirikan. Syarat yang kedua, perangi itu allazina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kamu. Maknanya mereka itu terlebih dahulu perangi kamu, bukan kamu yang mulakan. Wala ta'tadu, dan janganlah kamu melampaui. Itu syarat yang ketiga. Maknanya jangan berlebih-lebihan. Maknanya kalau kata peperangan itu berlaku di sempadan tanah haram, dah. Dan betul ada situ je, janganlah kamu pula menjarah pula. Kamu serang dengan berleluasa, tak kira dah habis kamu
kamu jarah, kamu apa, melakukan keganasan di tempat-tempat yang lain sehingga rapat di tanah haram, padahal mereka tu tidak memerangi kamu. Sebab apa? Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah SWT tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Jadi orang kafir yang memerangi kamu, menghala kamu daripada melakukan haji, melakukan umrah, kamu dibenarkan untuk perang. Walaupun di tanah haram, walaupun di bulan-bulan haram. Asalnya tak boleh menceroboh bulan-bulan haram dengan melakukan peperangan. Begitu juga tidak boleh menceroboh, melakukan pertumpahan darah di tanah haram. Jadi peperangan tadi adalah untuk membalas pencerobohan, untuk memelihara agama dan untuk menjaga kebebasan beragama. Waqtuluhum haitsu sakiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangilah mereka itu haitsu sakiftumuhum, di mana sahaja kamu temui mereka. Yang ini sama ada di tanah halal ataupun di tanah haram. Kamu dibenarkan untuk memerangi mereka. Dan usirlah mereka itu dari tempat yang mana mereka dahulu telah usir kamu. Mana kamu dulu orang Mekah juga, tetapi telah dihalau, diusir keluar daripada Mekah dengan ancaman dibunuh, penindasan, terpaksa kamu hijrah ke Madinah. Jadi mereka dulu telah mengusir kamu. Jadi kamu sekarang ini kembali. Jadi seperti mana mereka itu berkeinginan, bercita-cita untuk membunuh kamu, maka lagu tu juga kamu kena perangi mereka. Jangan rasa takut. Jangan rasa mereka tu anak beranak kamu, kamu tak sanggup perangi mereka. Sebab apa? Ni atas dasar agama. Atas dasar mereka itu menghalang sahabat-sahabat semasa berada di Mekah dulu untuk mengamalkan agama. Mereka menindas, mereka menyeksa sahabat-sahabat yang beriman. Mana hamba-hamba mereka tu Islam, mereka seksa seperti yang berlaku pada Bilal, Sumayyah dan sebagainya. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih dahsyat, lebih besar, yakni bahayanya itu daripada pembunuhan. Jadi fitnah di sini kita kena ingat semua, fitnah ni bukan fitnah dalam bahasa Melayu tu. Fitnah dalam bahasa Melayu tu reka cerita, tuduh orang. Dalam bahasa Arab dia panggil iftira', buhtan, tuduh orang tanpa bukti. Itu fitnah dalam bahasa Melayu. Fitnah dalam bahasa Arab ni dia berasal daripada ujian. Kalau dalam ayat Quran tu innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu. Jadi ayat tu surah Al-Buruj tu cerita Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud, yang mana mereka tu kerana nak mempertahankan agama, kerana mereka tu semata-mata beriman kepada Allah SWT, orang kafir bunuh mereka. Jadi innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, orang-orang yang menyakiti, mengganggu, menggugat keimanan orang lain dengan cara seksaan, itulah yang dikatakan fitnah. Maknanya pemaksaan daripada paksaan untuk murtad, itu fitnah. Mana ujian ataupun kejahatan kepada orang beriman, ujian kepada dia, ujian yang menggugat akidah mereka. Kepada orang kafir, fitnah ni iaitu kejahatan mereka dalam bentuk menyekat orang daripada beriman, menyekat daripada orang itu bebas beragama. Jadi Allah SWT nak supaya manusia ni, kalau dia pilih agama atas dia, dalam surah Kahfi, faman syaa'a min wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kebenaran itu daripada Tuhan kamu. Siapa-siapa nak beriman, siapa nak kufur. Itu maknanya kebebasan dalam beragama. Jadi bila sudah didakwah orang itu kepada Islam, dia tasdik, suruh pada dia lah. Dia akan ambil jizyah lah. Sebab jizyah tu atas dasar nak memberi perlindungan, minta komitmen daripada dia tu. Bila berada di bawah kerajaan Islam, dia kena
taat setia. Kena ada sumbangan juga. Seperti mana orang Islam kena zakat, dan betul kena jizyah. Jadi fitnah ni dengan makna gangguan, kejahatan, tekanan yang menggugah iman orang beriman, sehingga mereka tu boleh tercabut nyawa, terdedah kepada kematian. wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fih. Janganlah kamu perangi mereka itu dekat dengan Masjidil Haram. Dekat dengan Masjidil Haram ni sekitar tanah haram. Jadi Masjidil Haram ni dengan maksud kawasan tanah haram. Tak boleh. Dia Masjidil Haram dalam Quran ni dia ada 3 makna. Makna yang pertama, masjid tu lah. Masjid. Semua kawasan masjid tu Masjidil Haram. Tak kira lah dia besar. Dah, Masjidil Haram lah kau. Sebab itu masjid dibina, dibuat bangunan bersambung dengan bangunan asal, dipanggil masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, Masjidil Haram tu merujuk kepada Kaabah. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ayat bau ni tu mana dah? Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ayat 149. Di mana saja kamu keluar dari Mekah, berada di Madinah musafir, maka hadapkanlah wajah kamu itu arah Masjidil Haram. Arah Masjidil Haram tu Kaabah. Jadi itu makna kedua. Makna kedua, Masjidil Haram tu makna Kaabah. Makna yang pertama tadi, masjid tu ia dipanggil masjid lah. Dan ayat ni wala taqtuluhum indal masjidil haram, jangan kamu perangi mereka itu dekat dengan Masjidil Haram dengan arti seluruh tanah haram. Sebab itulah orang-orang kita ni dia kata tak apa maya dalam hotel. Sebab Masjidil Haram juga. Dia pakai ayat ni. Kalau kita jalan kawasan Mekah ni dah, kalau kita pergilah katalah dia, kalau kata mesti Ummul Qura tu dah, dia bukan tanah haram dah tak. Jadi kalau maya situ, kalau kita pergi situ maya, bagi mereka ni tak dapatlah pahala seperti mana maya kawasan tanah haram. Mana kalau semaya kawasan tanah haram di mana-mana masjid dikira pahala besar juga. Tapi tak bolehlah kita nak alasan kita hotel depan dah Safwan dah, tapi semaya atas hotel berhujung dengan ayat ni tak bolehlah. Kena turun bawah tu. Sebab apa? Sebab syarat kita ni dalam mazhab Syafi'i ni, dia tak boleh tu putus saf tu, dia kena ada istitrak tu. Maknanya kalau orang tu jalan tu, dia boleh pergi sapa tepat terimej sambung tanpa dia membelakangkan kiblat. Dia boleh gerak tu, itu panggil istitrak, tidak boleh terputus saf. Jadi kalau dia duduk atas hotel, dia nampak kok cuming terimej semaya, tak sah. Tak sah nak berjemaah lagu tu. Nak semaya jemaah lagu tu, dia kena tunggu. Jadi Masjidil Haram di sini maknanya seluruh tanah haram tu. Ni dalam bab perang, bukan dalam bab semaya berjemaah, semaya Jumaat. Tapi kita haraplah kalau kita tak berada di Masjidil Haram kok, kita pergi jalan kawasan luar daripada Masjidil Haram tu dah, harap-haraplah kita dapat jugalah pahala tu. Harap-harap. Tapi jangan sereling. Dia ada ni hok bagi semaya Jumaat di musalla hotel. Padahal depan tu masjid. Alasan macam-macam. Email tu Haji Wahab ke apa semua macam-macam. Jadi janganlah kamu perangi mereka itu di sekitar tanah haram sehinggalah mereka itu memerangi kamu. Maknanya mereka perangi kamu terlebih dahulu, barulah kamu dibenarkan memerangi mereka. Fa in qatalukum faqtuluhum. Kalau mereka tu perangi kamu, maka bunuhlah mereka. Maknanya jangan teragak-agak. Sebab mereka tu menyekat. Sebab apa? Sebab memakmurkan Baitullah
dengan ibadat haji, ibadat umrah ni, orang musyrikin pun terima sebagai milah Nabi Ibrahim, menegakkan syiar Allah Ta'ala daripada dulu lagi. Dan mereka tu sendiri berbangga. Tak? Bagi mereka satu kebajikan yang besar menyediakan tempat untuk orang buat haji. Orang sudah buat haji tu wi khidmat minum air Zamzam, siqayah besar kepada mereka tu. Walaupun mereka tu musyrik, syirik pada Allah Ta'ala. Jadi mereka pun tahu memakmurkan rumah Allah Ta'ala daripada syariat Nabi Ibrahim. Tetapi kalau mereka tu menyekat orang beriman, maka balasan dia orang beriman boleh perangi mereka. Sebab mereka memerangi orang Islam yang mahu memakmurkan Baitullah. Asalnya sahabat mari ni nak beribadat menunaikan umrah, tapi mereka sekat. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Mereka itu diperangi dengan sebegitu rupa, di mana saja jumpa diperangi, itu balasan, itulah balasan orang-orang kafir. Fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim. Jika orang-orang kafir itu berhenti, mereka tidak, maknanya berdamai, tidak memerangi kamu, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Rahmat. Maknanya kalau mereka tu berhenti memerangi kamu, ataupun mereka tu kembali kepada agama tauhid, Allah Ta'ala boleh terima taubat mereka. Jadi orang Islam kena berhenti kalau tidak ada lagi kekufuran. Jadi dalam ayat 192 ni Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bahawa tujuan daripada peperangan itu adalah untuk keamanan. Bila mereka tu tidak serang kita, buat. Sebab itulah jihad ni ada dalam ayat 190-91 ni dipanggil jihad difa'i, jihad pertahanan. Jihad difa'i, pertahanan. Kita mempertahankan diri kita. Bukan pergi tu dengan pedang yang terhunus, tetapi pergi untuk buat umrah. Cuma kena bawa lah. Buh dalam sarung, balut dalam beg tu. Tapi bila mana mereka tu mari menyerang, boleh waktu beg pedang. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Matlamat peperangan ni, wa qatiluhum, perangilah mereka itu sehingga tidak ada lagi fitnah. Maknanya mereka tu tidak lagi mengganggu kamu, memaksa kamu murtad, menghalau orang lain daripada beriman. Itu makna fitnah. Kalau kita nak kata tidak ada lagi fitnah, memanglah fitnahnya ada sama. Fitnah innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu lain pula, ujian tu. Sesungguhnya harta benda kamu, isteri kamu itu adalah fitnah, ujian. Maknanya boleh menggugah iman kamu kalau terlampau saya. Itu fitnah tu, ujian. Tapi fitnah di sini seperti kita kata tadilah. Kalau orang kafir tu menyekat kamu daripada beriman dengan dia mengancam kamu, mengancam nyawa kamu, dan mereka tu mengugut kamu, memaksa kamu murtad, perangi mereka. Tapi kalau mereka tu, tapi hendaknya agama Allah Ta'ala itulah penyerahan diri kepada Allah Ta'ala, agama yang tertinggi, tertegak agama. Maknanya kita tidaklah menggadaikan akidah kita. Tujuan daripada peperangan tadi untuk menegak agama Allah Ta'ala. Jadi orang kafir itu, kalau dia tidak mengancam agama kamu, nyawa kamu, tak apa. Tapi kalau mereka mengancam agama kamu boleh perangi mereka. Pentingnya kamu tetap dengan agama Allah Ta'ala. Maknanya kamu tidak boleh sama sekali murtad, tunduk kepada tekanan mereka. Fa in intahau fala udwana illa 'ala zalimin. Jika mereka berhenti melakukan fitnah tadi, maka tidak ada permusuhan melainkan kepada orang-orang yang zalim. Maka tidak ada permusuhan, maka tidak ada serangan melainkan terhadap orang-orang yang zalim. Ini satu isyarat kepada orang panggil jihad hujumi. Mana orang Islam dulu memulakan peperangan. Macam mana? Satu tempat tu, satu negara yang mana ada orang Islam minoriti, dan mereka di situ ditindas daripada mengamalkan agama, mereka tidak diberi kebebasan untuk beragama,
Maka pada ketika tu Hajat Islam boleh pergi surat sebab nak menyelamatkan mereka itu. Dah. Mereka tu nak hijrah tak boleh. Dah, tapi diseksa. Jadi orang Islam tu boleh pergi serang mereka tu, tetapi mula-mula kena dakwah lah. Jizyah. Kalau tasir juga perang. Itu panggil jihad difa'i, jihad hujumi. Kita dulu serang. Sebab apa? Sebab mereka tu menyekat. Maknanya pemimpin negara tersebut menyekat orang Islam daripada mengamalkan agama, dan dia mengugut, menyekat rakyat dia tu daripada timur agama. Jadi mereka tu sendiri pemimpin yang tidak memberi kepada rakyat tu kebebasan beragama. Jadi mereka tu boleh diperangi. Ataupun mereka tu buat macam-macam konspirasi untuk menjatuhkan negara Islam, maka kerajaan Islam boleh pergi serang mereka. Itu jihad. Cuma learn itu dia lainlah sikit. Sebab kita ni boleh dikatakan sebagai kita ni duduk dalam perjanjian. Dalam perjanjian, mana tak ada perang. Tak ada perang lah ni. Sebab apa? Sebab kita ni, biarlah orang tak setuju pun tak, iaitu kita ni macam ada perjanjian dengan semua negara-negara di bawah PBB. Maknanya tak ada perang, tak boleh perang, dikira sebagai perang itu jenayah. Sebab perang ni dalam Islam pun bukanlah kita kata benda yang sewenang-wenangnya. Hendaknya keamanan. Hendaknya kita boleh berdakwah dengan terbuka, dengan maknanya kita boleh dakwah orang kepada Islam tu, mana tak ada sekatan. Orang kafir pun tidak menyekat. Maknanya kita nak dakwah, kalau boleh kita sampai ke dakwah melalui kalau kita boleh sebarkan Islam melalui dakwah, orang boleh faham, boleh mikir, maka tak perlu kita nak perang. Sebab itulah dikira zaman ni zaman perjanjian. Mana perjanjian negara-negara. Kes macam ni macamlah Nabi SAW dalam peperangan Hudaibiyah. Peperangan Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah. Maknanya tak boleh perang. Berapa tahun? 10 tahun tak boleh perang. Dah. Masa itulah Nabi SAW dan para sahabat ni boleh berdakwah dengan aman. Boleh. Kita nak pergi masuk. Macam ni pun kita masuk England boleh dakwah, pergi ke Amerika boleh dakwah, pergi Jerman boleh dakwah. Tak ada siapa sekat. Jadi nak pergi buat apa? Sebab itulah walaupun kita kata tak ada jihad lain ni macam mana? Jihad tu kena niat. Tu pun jihad juga, satu bentuk jihad tapi tidak dalam bentuk qital, peperangan. Kemudian oleh kerana dalam hukum peperangan tadi ada disebutkan tentang pencerobohan, i'tidak, maka Allah SWT menyebut balasan yang setimpal kerana pencerobohan. Ayat 194 ni, balasan setimpal kerana pencerobohan. Asy-syahrul haramu bisyahril haram wal hurumatu qisas. Bulan yang dihormati itu adalah bulan dengan bulan yang dihormati. Maknanya pencabulan, pelanggaran kemuliaan bulan haram itu hendaklah dibalas pada bulan haram itu juga. Maknanya kalau berlaku serangan kepada orang Islam, tak kira lah di Mekah ke, di tempat-tempat lain pada bulan haram, pada bulan haram, maka orang Islam kena bertindak pada bulan itu juga. Tidak kata demo tu suruh kita bulan haram, tak apalah kita tunggu habis bulan haram, masuk bulan halal baru pergi. Tidak. Masa tu juga dia gapo, dia maknanya mudarat ni kena hilang dengan segera. Dia tak boleh lewatkan. Kalau kata kita bubak sakit, kena bubak dengan segera lah, tak boleh tangguh-tangguh sebab makin borak. Jadi pencabulan yang dilakukan pada bulan haram dibalas pada bulan haram tu juga, mana tidak boleh bertangguh. Jadi dalam bab perang ni dia ada dua, tanah haram dengan bulan haram. Bulan haram ni mana-mana tempat pun kalau bulan haram tak boleh perang. Tanah haram, tanah haram kawasan Mekah tu tak boleh perang situ.
Tak kira bulan mana, bulan haram kau tidak bulan haram, tak boleh perang. Maknanya dia ada dua kita ni kan, masa dan tempat. Dari segi masa 4 bulan haram ni, bulan apa? Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan berturut-turut. Kemudian bulan Rejab. Bulan ni tidak boleh berlaku peperangan tak kira mana-mana tempat. Tanah haram tidak boleh berlaku peperangan di situ walaupun mana-mana bulan. Sebab itulah hak beratnya di tanah haram, bulan haram. Waktu Allah Taala marah sini. Ni kawasan Mekah, sahabat mari nak buat haji, nak buat umrah, tiba-tiba orang musyrikin Mekah sekak. Waktu Allah Taala murka. Sebab mari itu pada bulan haji. Bulan haji ni Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Itu panggil bulan haji. Kalau kata bulan haram, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. Wal hurumatu qisas. Dan pencerobohan terhadap benda-benda yang wajib dihormati itu ada hukuman balas juga. Ini balik kepada hukum kisah baru ni lah. Ayat 178 tu. Allah Ta'ala peringat balik. Wal hurumatu qisas. Ada balasan yang setimpal. Jadi orang Islam ni, apa-apa sahaja tindakan yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang melanggar kesucian bulan haram, kesucian tanah haram, kesucian bulan haram, maka orang Islam berhak mengambil tindakan, wajib. Tapi kalau kita tengok dalam ayat ni juga ada pesanan supaya bertakwa kepada Allah Taala. Ni faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Maknanya mereka tu menceroboh kamu. Yang mereka tahu kita masuk dalam tanah haram tu lagu mana? Pakai ihram. Pakai ihram ni syariat Nabi Ibrahim lagi. Semua orang tahu. Jadi bila orang Islam tu mari dengan pakaian ihram putih, tak ada jahit, orang boleh kena ada. Ni orang Islam nak buat haji, nak buat umrah. Kalau berlaku serangan, berhak kamu serang mereka balik. Fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'tada 'alaikum. Mereka ceroboh kamu boleh balas pencerobohan mereka itu, tetapi dengan syarat. Wattaqullah. Semasa kamu nak balas tadi, kamu kena ada takwa kepada Allah Taala. Yang ni memelihara diri daripada melampau, membalas dengan lebih daripada apa yang mereka serang kita. Maknanya kalau mereka tu rapah harta kita, dah janganlah kita pergi bunuh dia pula. Mana tak pandai tu, dia ambil harta kita, tiba-tiba kita bunuh dia. Tak boleh lah, dia kena sama. Kalau dia rapah harta kita pergi ambil balik. Kita bunuh dia tak boleh. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sebab apa kamu kena bertakwa kepada Allah Taala? Sebab Allah Taala ni akan sentiasa menolong orang bertakwa. Ma'iyatullah, maknanya Allah Taala sentiasa menjaga. Allah Taala sentiasa menjaga orang yang bertakwa kepada dia. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kemudian oleh kerana ayat ni tentang peperangan, tentang jihad, maka tidak kena infak, kena ada pitih. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Hendaklah kamu berjihad dengan harta dan nyawa kamu. Jadi sama sebut ni kalau jihad dengan harta. Sebab dengan harta ni hak duduk rumah pun boleh. Orang hak tua pun kalau dia ada pitih, dia boleh hantar pitih. Perempuan walaupun tak wajib berjihad kepada dia, dia boleh beri gelang mah dia tu, tali tekak dia. Mana sebut infak tu dengan harta dulu. Hendaklah kamu infak, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu campakkan diri kamu dengan sebab tindakan kamu itu ke lembah kebinasaan. Maknanya
Akibat buruk kerana tidak infak ni akhirnya menyebabkan kamu jatuh dalam kebinasaan. Dengan cara mana? Dengan sebab bakhil lah. Dengan sebab bakhil. Iaitu kalau orang tu tidak menyokong usaha-usaha jihad, dia bersikap bakhil, dah. Yang dikatakan tahlukah tadi, bila dia tidak menyokong usaha-usaha jihad, dia tidak infak, tidak menyediakan senjata untuk mujahidin, dah. Akhirnya mereka ni akan diceroboh. Diceroboh. Bila diceroboh, harta mereka tu akan dirampas. Mereka tu mungkin jadi hamba. Dah. Akhirnya mereka tu jadi tawanan perang. Bertukar kerajaan. Mana peringatan daripada Allah SWT akibat tidak infak ni, maknanya orang Islam lemah kekuatan, tak cukup senjata. Dah. Jadi bila tak cukup senjata, perang orang kafir terdedah kepada kekalahan. Bila kalah itulah orang kafir tu mari jarah kita. Mari bermahajalela pula di negara kita. Akhirnya kita jadi hamba. Dulu kita tuan di negara tersebut, tapi kita sudah jadi hamba. Akibat daripada apa? Bakhil nak infak fi sabilillah. Dan ayat ni, ayat infak ni, kira-kira ayat infak yang kedua lah. Sebab infak mula-mula tu pada ayat yang ketiga. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka membelanjakan sebahagian daripada harta mereka itu, itulah orang-orang bertakwa. Ayat yang ketiga Baqarah ni. Lepas pada tu, ni mari pula infak. Jadi mari di sini sebut infak fi sabilillah. Maknanya dari segi keutamaan, orang beriman kena utamakan infak fi sabilillah. Walaupun infak tu banyak, infak untuk anak isteri, infak untuk anak-anak yatim, fakir miskin. Tapi hak tertinggi sekali, hak paling penting sekali, infak fi sabilillah, di jalan Allah Taala. Itu nombor satu. Besar tu. Sebab apa? Sebab hal ni lah, infak fi sabilillah lah ia menjamin keselamatan nyawa kita, menjamin keturunan kita, anak isteri kita, keselamatan negara, menjamin keselamatan harta benda kita. Kalau tidak ada infak jihad ni, negara terdedah kepada kekalahan. Sebab itulah ini adalah jihad yang paling infak yang paling utama. Wa ahsinu, dan hendaklah kamu infak dengan cara ihsan, mana dengan cara yang terlebih baik, yakni dengan ikhlas. Infak dengan ikhlas. Ataupun hendaklah kamu buat baiklah. Tapi yang lebih sesuainya infak tadi di jalan Allah Ta'ala, dan wa ahsinu, dengan sebaik-baik niat, ikhlas. Sebab ihsan tu memperelokkan sesuatu. Mana kita buat sesuatu tu dengan ada nilai tambah. Bukan semata-mata baik, tetapi terlebih baik. Bukan sekadar kita kata nak lepas je. Macam kita katalah, memberi jamuan untuk orang berbuka puasa. Kalau kita beri watamas putih boleh, tapi air mana? Dah, nasi mana? Jadi kalau kita nak bagi tu, biar cukup lah. Biar cukup, jangan buat tambah saja. Dah. Jadi biar komplit, sempurna dia buka puasa. Jadi sebut jihad ni sesuai juga dengan cerita bulan puasa tu, yang mana Nabi SAW amat pemurah, membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala. Kemudian Allah SWT balik cerita kepada kita berkenaan dengan haji dan umrah. Jadi tujuan jihad tadi sebab untuk menyempurnakan haji dan umrah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Hendaklah kamu menyempurnakan haji dan umrah. Maknanya bila kamu telah ihram, berniat nak haji, pakai ihram siap-siap dah,
kamu kena sempurnalah biar sampai tanah haram. Maknanya bila kita pakai ihram di miqat, tempat dia tu. Di miqat. Jadi bila kita sudah pakai ihram berniat untuk buat haji ataupun umrah, dia belum sampai lagi ke tanah haram, tapi kita kena pakai ihram. Jadi Allah Ta'ala nak supaya kita bila pakai ihram berniat nak haji, biar sempurna, biar sapa. Jangan patah balik. Kena sapa. Sebab itu sudah dikira orang itu mewajibkan atas diri dia. Tak boleh nak mudah-mudah, nak undur balik. Tak boleh nak membatalkan amalan setelah kita berniat nak buat. Jadi Allah Ta'ala balik semula kepada cerita tentang haji ni kaitan, iaitu tujuan perang-perang tadi. Dah, sebab kamu nak buat haji lah. Bila mana kamu nak wajah orang kafir serai, orang kafir halal, maka kamu boleh perang. Sekarang ni dah, orang kafir tidak lagi menggugat keselamatan kamu, dah, keamanan kamu terjamin, maka sempurnakanlah haji umrah itu. Itu apa? Munasabah yang pertama. Munasabah yang kedua, balik semula berkenaan dengan haji ni, sebab dalam ayat 189 tu ada pertanyaan tentang ahillah, bulan-bulan haji. Dah, bulan-bulan haji. Maknanya kalau kata bulan-bulan haji ni, kamu boleh berangkat dah untuk pergi menunaikan haji. Itu pada bulan Zulkaidah, Zulhijjah. Pada bulan Syawal, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah. Kamu kena pergi, boleh dah nak pergi. Dan sebelum daripada ni pun Allah Ta'ala telah menyebut kepada kita tentang sa'i. Sa'i itu ni, ayat sa'i ni antara Safa dan Marwah. Yang mana orang musyrikin Mekah, orang-orang ahli kitab menggugat keimanan kamu dengan kata kamu yang buat haji sa'i antara Safa dan Marwah tu, mana kamu syirik kepada Allah Ta'ala. Sebab tempat-tempat tu tempat berhala. Jadi sebut dah tentang sa'i antara Safa dan Marwah, maka Allah SWT sebut cara hijrah haji ni dengan detail di sini. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dan ini satu lagi munasabahnya, iaitu tujuan buat haji ni ingat kepada Allah Ta'ala. Ingat pada Allah Ta'ala. Jadi manusia ni, dia balik kepada perjanjian dia dengan Allah Ta'ala, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi Allah Ta'ala nak kita supaya ingat kepada dia sama-sama. Dah ni ingat pada dia di tempat yang paling mulia, pada bulan yang paling mulia. Jadi mana ingat Allah Ta'ala di tempat yang paling mulia, di Masjidil Haram. Jadi tujuan dia adalah zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa in uhsirtum famastaysara minal had. Maknanya kalau kamu dikepung, kamu disekat, yakni oleh musuh. Kamu disekat oleh musuh, famastaysara minal had, maka hendaklah disembelih hak mana binatang yang kamu dapat sembelih. Maknanya hak dalam kemampuan kamu untuk bayar hadiu, sembelih hadiu, maka sembelihlah. Mana kita sembelih kambing. Maknanya bila kita tak boleh nak sapa ke tanah haram, sebab apa? Sebab sekatan-sekatan yang dibuat oleh orang musyrikin, orang kafir, tak boleh sapa Mekah, ganggu kalau kita ni kapal terbang, tak boleh litah kawasan Mekah tu, kena tembok. Ada. Jadi ada ketakutan di situ, maka kita pakai ihram ni boleh tahallul. Tahallul tu maknanya keluar daripada ihram, tapi syaratnya dia kena sembelih hadiu, sembelih binatang, untuk melepaskan diri daripada ihram tadi. Ia macam perjanjian kita dengan Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik tu dah perjanjian kita dengan Allah Ta'ala lah. Tapi oleh kerana kita tak dapat sampai,
Tak. Maka kita kena bayar, kena sembelih hadiyu. Jadi labbaik Allahumma labbaik itu perjanjian kita. Start daripada kita pakai ihram. Ya. Tapi oleh kerana terhalal, maka bolehlah sembelih hadiyu. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Maka janganlah kamu mencukur kepala kamu. Mana cukur kepala ni tanda kita tahallul lah. Kalau kita katalah kita buat haji ataupun umrah. Dah. Kalau mudah gak buat umrah lah. Buat umrah kita tawaf. Kemudian lepas pada tawaf tu kita semaya sunat 2 rakaat dekat dengan maqam Ibrahim. Kemudian kita pergi sa'i. Cukup sa'i 7 kali ulai-alik juga. Sempurnalah umrah kita tu. Maka kita boleh cukurlah kepala kita. Bolehlah nak salin baju tu. Nak pakai boxing pun boleh lah. Sebelum tu tak boleh. Lama kan pakai ihram, boxing tak pecah. Tak boleh. Jadi kamu tidak dibenarkan untuk tahallul dengan cara cukur rambut. Ini syarat bahawa cukur rambut ni lah hak sempurna. Walaupun orang tu ada pilihan guting. Guting. Tetapi hak sempurnanya Allah Ta'ala isyarat di sini kena cukur seputih kepala. Setengah orang itu dia saya ke bojing. Dia saya ke bojing. Sikit. Tak boleh, dia kena sempurnakan. Jadi tidak boleh cukur kepala tadi sehinggalah sampailah hadiyu itu pada tempat dia. Mana sampai di sepadan tanah haram. Faman kana minkum maridan aw bihi azam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Maka sesiapa di antara kamu ni yang sakit, mana dia dapat sampai ni ke tanah haram, dalam keadaan dia sakit, tak boleh pakai ihram ataupun dia terpaksa balut tubuh dia tu dijahit ke macam-macam lah. Mana kalau kepala dia tu terpaksa dibalut, jadi terpaksa dibalut luka. Jadi di situ orang lelaki dia telah tak boleh tutup kepala dia ketika ihram. Jadi dia melanggar ketetapan berihram, maka dia tu sakit tadi. Au bihi azam min ra'sihi, ataupun ada gangguan kutu di kepala dia, maka hendaklah dia membayar fidyah, bayar tebusan. Sebab apa? Sebab kira-kira dia telah langgar ketetapan Allah Ta'ala dalam bab ihram tadi. Dia terpaksa balut kepala dia kerana dia sakit tadi, maka hendaklah dia bayar fidyah min siyamin aw sadaqatin aw nusuk, dengan ada 3 pilihan, iaitu puasa 3 hari ataupun sedekah. Sedekah ni untuk orang miskin, atau nusuk, ataupun dia sembelih binatang. Fa iza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al had. Apabila kamu berada dalam keadaan aman, berada dalam keadaan aman ni maknanya kamu dapat selamat sampai di Masjidil Haram untuk tawaf, untuk buat haji tu dah. Ataupun mula-mula tu peperangan kamu tersekat, lama-lama kamu dapat lepas. Jadi sesiapa yang selamat, maka faman tamatta'a bil umrati ilal hajj famastaysara minal had. Sesiapa yang buat umrah dalam bulan haji, buat umrah bersama dengan haji, maka hendaklah dia menyembelih hadiyu mana dia mampu sembelih. Ni orang panggil haji tamattu. Haji tamattu. Sebab kita buat haji ni 3. Haji ifrad, semata-mata haji. Kemudian haji qiran, kapuh sekali. Ni haji tamattu ni, kita buat umrah dulu, selesai buat umrah, kita pun guting rambut sikit. Tahallul. Tahallul dulu sikit. Bolehlah pakai baju, baju biasa, bolehlah nak bersenang-senang dengan isteri. Lepas tu bila hari tiba hari wukuf, dia pun ihram semula. Dia orang buat haji tamattu ni dia boleh berehat mentah.
Bolehlah dia nak nyangin-nyangin apa semua tu. Dia dapat menunaikan umrah bersama dengan haji dah, maka naklah dia bayar, dia sembelih hadiyu itu. Faman tamatta'a bil umrati ila al haji famastaysara min al hajj. Jadi orang dapat kesenangan buat umrah bersama dengan haji dah, maka dia sembelih hadiyu. Jadi kesenangan ni sebab apa? Sebab dia dapat buat haji dan umrah dengan satu perjalanan. Dia orang musyrikin Mekah ni, bagi mereka buat umrah dalam bulan-bulan haji ni, dia kata min afjaril fujur, kejahatan yang paling besar. Tak tahulah kok mana agama yang mereka cipta tu, bid'ah yang mereka buat. Mereka menyekat orang-orang dia ni larang daripada buat umrah pada bulan haji. Dah. Buat umrah pada bulan haji mereka tu larang. Maknanya kalau mari buat umrah lah luar daripada bulan haji. Kalau bulan haji ni mari buat umrah, buat haji saja, tak boleh capu. Jadi Nabi SAW daripada Madinah tu, Nabi bawa hadiah dah untuk di sebelah sana. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi dah. Mula-mula Nabi nak buat haji je. Sebab umum pada ketika tu buat haji je, pada bulan haji. Tak ada niat pun nak buat umrah. Tapi bila siapa satu masa tu Allah Taala suruh Nabi SAW perintah kepada sahabat tukar daripada ihram untuk buat haji saja, tukar kepada buat umrah. Jadi bila tukar pada buat umrah, maknanya mereka terpaksa tukar niat. Mereka kena buat umrah dulu, kemudian mereka tahlul, kemudian pakai ihram semula, buat haji. Berat pada sahabat sebab mereka telah melanggar tradisi. Tapi Allah Ta'ala nak supaya Nabi ni ubah kepercayaan mereka. Jadi Allah Ta'ala nak memberi kelebihan lah kepada umat wasata, umat muslimah ni, bahawa mereka boleh buat serentak. Sebab itu hak asal. Jadi perintah supaya sembelih hadiyu ni, setengah daripada ulama kata ni denda, ini kekurangan. Tidak, hak sebenarnya ini kelebihan. Sebab perintah supaya sembelih hadiyu ni untuk orang buat haji tamattu bukan kerana denda, bukan kerana dia dapat menikmati, boleh bersenang-senang dengan isteri dia di antara dua ibadat umrah dan haji ni. Tidak, tetapi sebagai tanda bersyukur. Sebagai tanda bersyukur. Sebab apa? Sebab dapat menunaikan umrah dan ada bulan haji serentak. Yang mana orang-orang jahiliah dulu kata tak boleh. Jadi tanda syukur Allah Ta'ala memberi kebenaran tadi, maka sahabat yang buat haji tamattu tu hendaklah sembelih hadiyu, tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau segi khilaf fiqh lah, hak mana lebih sesuai, hak mana lebih afdalnya. Jadi pendapat yang kata haji tamattu lah hak paling afdal sekali. Dia ada kata qiran, ada kata ifrad. Tapi dia sebenarnya atas jadual kita lah. Atas jadual kita mengikut pihak berwajib lah, pengurusan haji tu. Kadang-kadang kita terpaksa buat haji qiran dah. Ada terpaksa kita buat haji tamattu. Mana kalau orang siapa lewat, siapa Mekah tu dah hari ke-8, hari tarwiyah, siapa tak ada nak buat umrah tu. Tak ada nak buat umrah sebab dia masuk tu dengan ihram dah, kemudian nak buat umrah, lepas tu nak pecah nak buat haji pula. Tak ada sepuk. Jadi orang tu qiran lah bagi dia. Faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam. Oleh kerana benda ni sebagai satu kesyukuran yang wajib kepada Allah Ta'ala yang telah memberi nikmat kemudahan ni, maka siapa-siapa yang tak ada kambing untuk disembelih hadiyu, maka hendaklah dia berpuasa 3 hari pada hari-hari dia berada di Mekah tu. Dia puasa.
Dia puasa. Sama ada dia puasa sebelum 9 Zulhijjah. Dah. Katalah dia siapa di Mekah tu, dia umrah gapo semua, dia pun tahallul. Jadi lepas tahallul tu dia puasa. Dah, dia puasa. Puasa ni lah. Oleh kerana dia tak ada hadi nak sembelih, dia puasa 3 hari. Dia puasa 3 hari. Sebelum daripada hari wukuf di Arafah 9 Zulhijjah ataupun lepas daripada hari tasyrik. Dia tak boleh dah puasa. Bagi orang buat haji, dia tidak sunat puasa pada 9 Zulhijjah, hari Arafah. Kita je hak tak buat haji je. Orang buat haji tak sunat. 10 tak boleh puasa, 11, 12, 13 tak boleh puasa. 3 hari. Satu hari Nahar. 10 Zulhijjah tak boleh puasa. 3 hari tasyrik tak boleh puasa juga. Jadi lepas pada tu 14, 15, 16 dia puasa lah. Masa dia buat haji. Wasab'atin idza raja'tum. Jadi dia puasa 3 hari semasa dia berada di Mekah. Dan bila dia balik dia puasa pula 7 hari. 7 hari. Tilka asyaratun kamilah. Itu adalah 10 hari yang sempurna. Maknanya walaupun dia tidak dapat sembelih hadiu, tidak dapat memberi makan kepada fakir-fakir miskin, maka dia dapat bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan cara berpuasa tadi. Sempurna. Maknanya dia beribadat. Dia beribadat puasa di tanah haram. Dan dia dapat buat puasa pula di tempat dia. Ini pun ciri haji mabrur lah. Haji mabrur ni haji yang diikuti dengan kebajikan. Mana Allah Ta'ala latih dah. Kalau orang tu puasa di tanah haram, maka dia balik puasa juga. Tilka asyaratun kamilah, sempurna. Zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Kebenaran untuk haji tamattu' tadi itu kepada orang yang ahli keluarga dia tu tak ada di Masjidil Haram. Maknanya ini untuk orang afaqi. Orang afaqi ni mana orang hak luar daripada tanah haram. Afaqi dia panggil. Orang hak mari daripada seluruh pelosok dunia. Afaqi itulah dia panggil. Kalau orang Mekah tu dipanggil harami dak. Orang harami, orang tanah haram. Orang Mekah tu sendiri. Orang hak duduk ke dalam kawasan tanah haram. Orang duduk kawasan tanah haram, dia nak pakai ihram mana? Rumah dia lah. Pakai dia kena tubik tempat lain. Dia duduk situ, dia orang Mekah, situlah. Tapi kalau orang mari dari kata kita Malaysia. Kita Malaysia ni mana? Kornul Manazil lah. Yalah. Yalam-lam. Dah. Kalau orang daripada Madinah tu di Zulhulaifah ataupun Abiyar Ali. Jadi situ tu. Situ tu. Mana demo ni afaqi. Afaqi ni Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan miqat masing-masing. Jadi orang yang ahli keluarga dia berada di Mekah juga, dia tak boleh buatlah haji tamattu' tu. Sebab apa? Sebab dia bila-bila masa saja boleh buat umrah. Payah apanya? Dah. Sekali dia mari katalah mari malam Jumaat di Masjidil Haram. Tak betul esok cuti. Jadi dia boleh dah nak buat umrah. Payah apa? Jadi tak perlulah pada dia tu nak sama-sama buat umrah juga masa haji tu, sebab dia menyebabkan kesusahan. Jadi Allah Taala bagi molek dah. Jadi afaqi orang boleh mari tak tahu boleh mari bila pula dah nak boleh mari tu, tunggu giliran lama dah nama naik kita haji ke tidak dah. Naik 2040 pun ada baru naik nama. Jadi untuk afaqi ni dia boleh buat umrah sekali dengan haji. Orang harami, orang Makki dah, orang Mekah, dia boleh buat umrah pada waktu yang lain. Pada waktu ini dia hanya buat haji saja. Wattaqullah. Wattaqullah ni mana dalam kamu menyempurnakan haji tadi dah. Dalam kamu melaksanakan perintah-perintah Allah Taala tadi, kena ada ruh takwa. Ruh takwa tu kena ada zikrullah, takut kepada Allah Taala, mengharapkan amalan diterima di sisi Allah Taala. Kamu menjaga diri kamu. Wa'lamu, cara bertakwa.
Wattaqullah tu maknanya kena ada takwa dalam ibadat haji dan umrah tadi. Itulah yang dikatakan ruh ibadat. Takwa ruh ibadat. Wa'lamu. Wa'lamu ni cara bertakwa. Lagu mana? Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Hendaklah kamu sedar dalam hati kamu bahawa Allah Ta'ala ni maha dahsyat azab dia tu. Maknanya dia boleh ambil tindakan. Kalau orang tu menunaikan haji dengan tidak betul, dengan tidak ikhlas kerana dia. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu telah ditentukan bulan-bulan yang telah diketahui. Telah diketahui ni. Ya. Maknanya ibadat haji ni bukanlah sesuatu yang asing kepada manusia. Kepada orang-orang Islam, kepada orang musyrik Mekah, haji ni bukan sesuatu yang asing. Sebab apa? Sebab haji tu bulan-bulan dia ketahui. Mana orang hormat. Yang ni bulan Syawal, Zulhijjah, Zulkaidah. Mana boleh mari dah, boleh gerak dah. Jadi bahagian ni Allah SWT nak menyebut beberapa rukun haji dan juga adab. Jadi haji tu dia ada bulan yang telah diarahkan oleh Allah Ta'ala. Tak boleh kita nak enjak bulan haji. Berapa tahu bulan puasa haji? Dah. Tak boleh ubah. Syariat Allah Ta'ala ni tak boleh ubah. Kalau kata bulan haji maklum je. Bila maklum tak boleh tak boleh nak enjak pindah. Nak pelewat ke, nak awal ke ataupun tak boleh nak tukar tarikh lah. Tak boleh nak tukar tarikh. Jadi tidak boleh ditukar. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak supaya manusia ni berkumpul situ, di tempat yang sama, seluruh dunia. Mari boleh berkenal-kenalan. Mari daripada Australia, daripada Mekah, daripada Pakistan, daripada India, daripada Indonesia, daripada mereka duduk semua sebagai anak adat. Dan bila wukuf di Arafah tu, dia isyarat kepada macam kita berdiri di padang mahsyar. Jadi sebab itulah dia tak boleh tukar tarikh. Dia macam Ramadan lah, bulan puasa. Fardu puasa dia kena bulan Ramadan, tak boleh tukar pada bulan lain. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Sesiapa yang telah mewajibkan atas dirinya haji, maknanya sesiapa yang telah pakai ihram, berniat nak haji, ahlaltu bil haji wal umrah. Aku berihlal, maknanya aku ihlal, mengangkat suara aku, labbaik Allahumma labbaik, nak buat haji umrah ni kerana Allah Ta'ala. Mana dia telah mewajibkan diri dia tu nak buat haji, mana dengan bila mana dia start pakai ihram dan dia berniat. Kalau dia pakai ihram tak jadi lagi dah, dia kena sampai di miqat, berniat di miqat. Jadi orang yang telah mewajibkan atas dirinya itu haji, maka janganlah dia rafas, mencarut ataupun kecek nyapung lah ke arah set ni, walaupun dengan isteri dia tak boleh rafas dengan isteri dia. Wala fusuk, dan dia tidak boleh melakukan maksiat. Wala jidal, dia tidak boleh berdebat ketika buat haji. Wala jidala fil hajj, tak boleh nak debat, balah, taksub lah, taksub dengan pendapat masing-masing. Pergi Mekah balah, tak boleh. Jadi setiap daripada kalimah ni fala rafasa, kalau ada dia bercanggah dengan matlamat haji, kita nak zikrullah tapi malam-malam boleh lagi kosek orang tino bini kita, tak boleh. Bila orang tu ihram tak boleh, tak boleh ada rafas. Maknanya oleh kerana haji ni, dari segi haji ni sebenarnya kita memutuskan hubungan kita dengan dunia. Sebab itulah kita mari ni pakai kain ihram, mana beli-beli gitu je. Mana kalau biasa kita pakai baju jahit dah, dengan ada butai baju ke apa semua, dengan ada piah sokok dah, stocking kasut. Bila buat haji dah, selipar je, selipar tu sekadar
boleh apa? Boleh buat jalan. Tak boleh ni nak pakai selipar ya tutup habis. Tak nampak jari-jari tu. Tak boleh pakai kasut lah mudahnya. Tapi tak semestinya selipar Jepun. Setengah tu kata kena selipar Jepun. Tapi kita maknanya 5 jari tu biar nampak lah, mudah. Biar nampak 5 jari tu. Jadi mari tu kita memutuskan dengan dunia. Tak. Mari tu kalau lelaki memang belik-belik gitulah. Mana belik tu maknanya pakai hak mana dia nak pakai lah. Kalau kita biasa ni, hak mana dia nak pakai. Tak cara. Jadi waktu tu kita kena jaga. Kita kena memutuskan diri kita dengan dunia. Nak pakai minyak wangi tak boleh. Tak. Boleh dah. Rambut tu biar gitu je. Cuma tidaklah secara total seperti mana Papa Rahib. Kemudian bila kata orang tu bercumbu, bernafsu, tu maknanya dia dunia lagi lah pada waktu tu. Jadi Allah Ta'ala kata semata, tak boleh. Tak boleh pada ketika haji ni. Kemudian wala fusuqa, tidak boleh ada kemaksiatan, penderhakaan. Sebab jangan buat maksiat ni maknanya sebenarnya kita buat haji ni memang 100% taat kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh kita melanggar perintah-perintah Allah Ta'ala. Kena ikut betul-betul arahan Allah Ta'ala. Ketaatan tu yang penting. Kemudian wala jidal. Wala jidal ni berdebat. Maknanya kita taksub dengan pendapat kita. Bila kita mari Mekah ni, kita mari dengan ilmu lah. Ilmu yang berpandukan kepada Quran dan Sunnah. Jadi tak payah nak balah, nak menegakkan fahaman masing-masing, tak boleh. Jadi bila taksub, kita asal kita lah betul. Jadi Allah Ta'ala taksir yang gitu. Sebab kita nak kita ni sama. Taksir tu balah bertekak. Tapi kalau dari segi kita nak cegah muka, tu tak apa. Lepas tu kalau dia ajak gacah, tak sah lah. Kalau kita tupai juga, jadi fusuk. Jadi bila mana seseorang itu masuk dalam bulan-bulan haji ni, berarti dia telah berjihad melawan keinginan hawa nafsu dia. Itu penting. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Jadi bila kamu tidak bercumbu rayu dengan isteri, tidak melakukan maksiat dan tidak berdebat ketika haji ni, maka buatlah benda-benda baik. Jadi apa-apa benda baik yang kamu buat Allah Ta'ala tahu. Jadi hendaknya biarlah Allah Ta'ala tahu kita ni dalam keadaan baik semua. Tak berhenti buat kebajikan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka buatlah bekal. Maknanya bila kamu mari bulan haji ni, buat haji ni, bekal lah. Jangan mari tangan kosong nak nanti orang derma di tanah haram. Mana kamu mari tu dengan ada bekalan. Kena ada bekalan. Kena ada bekalan ni. Setengah ulama kata kalau seorang tu dia marilah, katalah dia mari daripada Mesir, dia pergi kat tu, pergi kat ni, ke apa dah, bila tu dia nego. Dia nego siapa di tanah haram. Boleh. Itu kira dia bekal tu. Dia bekal. Bekal ni tidak kata mesti bawa sanding ke apa tu. Ada pitih. Boleh cucuk di sana. Bekal tu. Walaupun kita tak bawa kad sekeping. Kena berbekal. Tetapi kena ingat, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal tu takwa. Hak ni lah bekal yang kena ada semua. Bekalan ni kita kena bawa supaya haji tu sempurna. Haji yang ingat kepada Allah SWT. Jadi bila kata bekalan untuk orang buat haji sah. Maknanya syarat haji ni dia kena istita'ah. Istita'ah tu dapat sampai ke tanah haram dengan selamat. Jadi hal tu ada dalam ayat sebelum pada ni, ayat 196. Fa in usibtum tu maknanya tak selamat. Jadi syarat haji ni dia kena selamat perjalanan, satu lagi dia kena ada bekalan. Jadi bekalan tu ada dua, bekalan takwa, hak tu paling penting, satu lagi bekalan pitih. Belanja dia.
Belanja dia untuk buat haji daripada perjalanan dia, daripada rumah dia sampailah dia dapat selesai buat haji, balik semula ke rumah dia. Dia satu lagi bekalan kalau dia tinggal kepada ahli keluarga dia kampung. Anak-anak dia tu kalau dia tak bawa, dia kena sediakan nafkah. Dan bila kata sebaik-baik takwa tu, sebaik-baik bekalan tu takwa, maknanya dia kena pesan juga kepada anak-anak dia di rumah tu, ayah buat haji ni jangan buat beronal. Kena pesan juga. Kena tanya khabar semacam, kena hello semacam. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepada aku, wahai orang-orang yang mempunyai akal fikiran yang sempurna. Jadi Allah Taala kata di sini bertakwa, maknanya kalau kamu orang benar-benar guna akal fikir, maknanya kamu ni habis pitih dah, mari susah-susah dah, tinggal anak bini dah, duduk dalam keadaan ihram dah, tiba-tiba sibuk nak dakak bini, nak balah dengan orang dah, buat maksiat bertumbuk gocah, tak pandai lah, maknanya tak cerdik, tidak bijak lagu tu. Mari jauh-jauh dah, tapi perangai lama tu bawa juga, sibuk duk hitam mana kedai ni lah, boleh cucu-cucu api, tak boleh, tak apa-apa cerdik. Kita mari tu memang nak balik tu balik dengan haji mabrur dah. Jadi kalau masih lagi nak buat maksiat, maknanya tak apa cerdik. Dalam keadaan susah nak sampai Mekah tu, tiba-tiba setara tu je dia pergi Mekah. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Jadi bila orang tu ada takwa kepada Allah Taala, dah, takwa tu dia ada sama, macam bekalan lah. Bekalan tak boleh putus dah, kita akan lapar, roti nasi ada semacam. Jadi bekalan takwa tu kena ada sama. Jadi takwa tu bila kata ada sama, maka tidak mengapalah semasa dia nak haji tu dia nego. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Maka tidak menjadi salah kepada kamu, tak salah kata berat hati, kalau kamu nak mencari limpah kurniaan Allah Taala, yang ni semasa buat haji. Maknanya kalau semasa buat haji tu kita nak pergi nego, nak pergi nego macam-macam boleh nego ni. Kadang-kadang dia boleh nego 3 dalam 1 tu. Dia duduk buci-buci mana dengan bocor air panas, sedia gelas tu, nak minum kopi dah. Di Indonesia lah lagu tu ada, tapi pergi jalan kan, dia nego 2 ya 3 ya, boleh masa haji, tak apa. Jadi Allah Taala kata tidak jadi kesalahan kamu nak cari kurniaan Allah Taala. Sebab fadl di sini sama-sama, biasanya fadl ni dia merujuk kepada kurniaan dunia. Sebab apa? Dalil dia kita masuk dalam masjid lah. Allahumma inni as'aluka Allah maftahli abwaab rahmatik. Kita masuk masjid ni, ya Allah bukalah untuk aku pintu rahmat. Bila kita keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Aku keluar ni, ya Allah kurniakanlah kepada aku minta dari engkau kelebihan engkau, rezeki. Masuk masjid kita cari rahmat, keluar cari rezeki. Begitu juga ayat lepas maya. Jadi fadl tu maknanya pencarian dunia, hak bahagia kita. Maknanya takwa tu tidak menghalang seseorang daripada cari rezeki semasa dia buat haji. Dan biasanya orang-orang Mekah dulu dah, muka dia haji nego sebenarnya. Dia jadi carnivore, apa dia? Dia main nego, buka barang jual tu mari sini, tak apalah. Tidak kata mari haji ni tak boleh beli lah, tak boleh beli apa, jubah lah, nak kelik, boleh, wak mari, wak yujba dibawa mari Mekah. Lepas tu bila wak mari, kita hak mari ni boleh buat kelik lah. Maknanya nego tu jual beli boleh semasa buat haji, tidak jadi masalah. Nak kelik kacau kemur apa semua boleh. Cuma kena fikirlah dah, hak bagi ada tempat kita sibuk nak beli pula. Setengah tu beli seberkah kayu sugi dah bagi kau orang. Lepas tu teruk saja. Mana kita kena semak sikit lah.
kena semak sikit. Kadang-kadang kita tu habis masa juga. Dah, habis masa cari barang-barang tu. Jadi orang kata bila-bila jalan lah, sebab mana-mana pun ada orang jual. Fa iza afadtum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Bila kamu bertolak turun daripada Arafah, ila apa min arafatin, mana bila kamu bertolak turun daripada Arafah, maknanya di sini isyarat bila pakai ihram mula-mula sekali kita kena wukuf di Arafah. Arafah ni maknanya semua kawasan-kawasan sekitar Arafah boleh. Arafat luas tu kawasan. Fadhkurullaha indal masy'aril haram, maka ingatlah kepada Allah Ta'ala itu dekat dengan Masy'aril Haram, yakni di Muzdalifah. Mana kita wukuf siang hari 9 Zulhijjah di Arafah, kemudian kita pun bertolaklah pada waktu malam tu di Masy'aril Haram, di Muzdalifah. Bermalam di situ dengan disertakan zikrullah. Tak lepas zikrullah, takwa zikrullah. Itu inti haji. Wadhkuruhu kama hadakum. Ingatlah Allah Ta'ala seperti mana dia telah memimpin kamu. Maknanya Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada kamu cara haji yang betul. Tidak seperti mana haji-haji orang musyrikin dulu. Haji orang musyrikin dulu, perempuan bertelanjang, hanya dia pakai pakaian tu yang diberikan oleh Quraisy. Dah. Begitu juga orang Quraisy ni, dia meninggi diri dia tak duduk wukuf di Arafah tu. Orang-orang luar dia duduk lain, duduk tempat atas. Kita situ turun bawah. Tapi Nabi SAW, walaupun Nabi Quraisy, didapati Nabi ni duduk kawasan Arafah, cari manusia nak dakwah. Maknanya Allah Ta'ala telah memberi wahyu kepada Nabi daripada dulu lagi. Nabi wukuf di Arafah walaupun Nabi Quraisy, sebab orang Quraisy ni dia telah tukar syariat haji ni, di mana mereka tidak wukuf di Arafah. Dia lok orang-orang biasa, dia orang tinggi ni duduk sebelah atas. Jadi Allah Ta'ala beri hidayah pada kita ni, yang ni untuk buat haji yang betul. Wa in kuntum min qablihi laminal dhallin, walaupun sebelum daripada ni, sebelum kamu dapat hidayah ni kamu sesat, maknanya kamu tidak ikut haji yang betul seperti mana yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Sebab orang dululah telah ubah sehingga kamu jadi sesat. Jadi bila ingat pada Allah Ta'ala tu dengan segala doa talbiyah, zikir, tasbih, tahmid, jadi ingat pada Allah Ta'ala. Thumma afidu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian hendaklah kamu bertolak turun di mana orang ramai bertolak turun. Maknanya kamu nak pergi ke Masy'aril Haram tu kena mari daripada Arafah tadi. Min haitsu afadha an-nas, kena ikut orang ramai. Maknanya ikut orang ramai ni, bila manusia tu berada di hari Arafah, serupa je. Datuk ke, doktor ke, profesor ke, perdana menteri ke, sultan ke, serupa je. Nas berlaku. Kena letak gitu. Jadi Allah Ta'ala arah pada Nabi di sini, mana Quraisy kena wukuf di Arafah juga, bertolak dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Mana jangan tiru musyrikin Mekah yang tak turun ke Arafah itu. Wastaghfirullah, dan hendaklah berserta dengan istighfar. Maknanya dalam menunaikan ibadat ni, walaupun telah elok dosa, tapi tetap kena istighfar. Sebab apa? Sebab bimbang lah. Takut-takut ada cacat celah dalam ibadat kita, takut Allah Ta'ala tak terima ibadat kita, takut mari ghaflah, kelalaian. Jadi kita pun diminta supaya beristighfar bila buat haji ni. Macam kita semayalah, assalamualaikum istighfar. Istighfar pada waktu sahur. Waktu sahur tu orang tidak joget, orang semaya tahajud. Jadi selepas semaya tahajud istighfar juga. Wal mustaghfirina bil ashar. Jadi istighfar ni supaya kita menyucikan diri kita, tazkiyah, membersihkan diri kita daripada dosa, daripada kealpaan.
Jadi Allah Ta'ala Maha Pengampun. Jadi daripada ayat ni Allah Ta'ala nak menetapkan kepada kita prinsip persamaan. Supaya manusia ni bersatu. Dan supaya manusia menganggap dia berada di Arafah tu macam di Padang Mahsyar. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Bila mana kamu telah selesai menunaikan amalan ibadat haji tadi, hendaklah kamu mengingati Allah Ta'ala, menyebut-nyebut nama Allah Ta'ala seperti mana dahulu kamu selalu sebut nama-nama datuk nenek kamu, atau sepatutnya lebih daripada tu lagi. Maknanya haji Allah Ta'ala nak ni supaya kita buat haji yang ingat pada dia, takwa kepada dia. Dengan zikrullah, dengan istighfar, kena ingat pada Allah Ta'ala. Seperti mana kamu dulu bila buat haji ni berkumpul sebut nama nenek moyang kamu. Sebab orang-orang jahiliah dulu bila dia mari buat haji ni, dah dia nego, dia jual barang lah. Satu lagi, masing-masing tunjuk kelebihan bersyair. Jadi sebut nama-nama datuk nenek mereka ni, dia panggil syair fakhar, berbangga-bangga. Fakhar, bermegah-megah. Dan satu lagi hijab. Hijab ni mana dia mencemuh, dia mencela bangsa lain, keturunan orang lain. Itu perangai orang jahiliah. Dia ada syair puji wanita, puji arak, macam-macam. Syair rasak, meratak kematian. Jadi Allah Ta'ala kata, kamu sepatutnya ingat pada Allah Ta'ala lebih. Dulu kamu buat haji dengan cara tak betul lagu mana? Kamu berbangga-bangga dengan nasab keturunan. Sekarang ni haji yang betul, haji yang kamu dapat hidayat, tidak lagi sesat adalah haji ingat pada Allah Ta'ala. Bukan nak mari ayat keturunan, aku ni keturunan tu, keturunan ni. Kemudian haji orang dunia, Allah Ta'ala nak sebut sini haji orang dunia. Bila dia mari Mekah, dia minta benda dunia aja. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara orang ramai ni, dia berdoa, ya Allah, kurniakanlah kepada kami di dunia ini rezekilah. Natijah dia wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak dapat apa-apa habu di akhirat. Maknanya hak dunia dia minta tu dia dapat. Jadi dia mari minta dengan Allah Ta'ala, mari doa nah depan Kaabah. Ya Allah, nego aku, ya Allah, selamatkanlah. Tambah kedai aku, ya Allah. Dah. Mana nak bini ramah doa depan Kaabah. Depan Kaabah berlaku. Nak minta dunia berlaku tu. Minta dunia semata-mata. Tak fikir dah selamat di akhirat. Dah. Tetap iman, tak fikir. Jadi Allah Ta'ala kata dia hanya dapat hak dia nak je. Dunia. Jadi hendaknya doa minta apa? Hasanah ni. Hendaknya wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ni doa orang bertakwa semasa buat haji. Doa orang bertakwa semasa buat haji. Di antara mereka itu yang berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan. Di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan. Dunia akhirat minta hasanah. Hasanah ni banyaklah tafsir ulama. Ada kata isteri solehah, rumah yang selesa, kenderaan yang baik, rezeki yang halal, ilmu yang berguna. Anak-anak yang taat, sahabat-sahabat yang jujur, perniagaan yang maju. Banyak, luas. Luas. Di akhirat pun kebaikan, yang ni dapat syurga. Jadi hasanah ni, kalau kita kata hasanah di dunia kan, apa-apa yang Allah Ta'ala redha. Pakai gitu mudah. Benda yang baik, ia menyebabkan Allah Ta'ala redha kepada kita. Kita boleh guna kebaikan tu tadi, kira lah harta kau, anak kau, isteri kau, untuk dapat redha Allah Ta'ala. Dan mereka, bila kata minta syurga di akhirat, paling sempurna minta selamat daripada api neraka. Wa qina azaban nar. Selamatkanlah kami daripada api neraka. Maknanya biar masuk syurga. Jangan sampai masuk dalam neraka. Minta pembebasan daripada neraka. Tolak mudarat. Ini doa orang bertakwa berbanding dengan doa orang dunia. Jadi orang dunia ni kita boleh nampak bila dia berdoa di depan Baitullah tu,
Dah, dia doa minta benda dunia je. Tak fikir dah akhirat dia. Dia kata dunia boleh minta. Tapi minta tu hasanah, sebagai hasanah. Kita boleh minta dunia kita depan Kaabah semasa buat haji. Tapi jangan lupa doa tu kena 3 tadi. Hasanah dunia, hasanah akhirat, selamat daripada api neraka. Maknanya kita tak mesti masuk dalam neraka. Satu lagi doa ni doa ni lah. Doa orang dunia ni maknanya dia doa depan Kaabah. Doa untuk orang lain dah ada bayaran. Ya biasa kan? Dia ada kertas tu. Orang katalah orang Pasir Mah sikit-sikit dia minta kita doa pada dia. Dah itu dia nama. Nama sikit-sikit 10 orang kau. Jadi kawan ni kita aja tengok ni. Dah. Lepas dia dia doa tu, dia Kaabah belakang, dia pun selfie. Bukti. Bukti dia telah doa untuk kawan ni. Lepas tu dia pun send lah. Atas balik. Pada kawan tu. Bukti dia berdoa depan Kaabah. Tu semua orang ada bayaran tu. Dia panggil gapo vivid doa dulu. Tubik tu. Doa depan Kaabah ni mahal sikit. Ada. Ada. Kita tahu ala-ala ni ada. Boleh tengok. Bila-bila kita duduk bawah tu. Mula-mula kata gapo demo ni. Telefon. Hak selfie tu ramai. Selfie ramai. Kita pun tupai selfie juga. Dah selfie belakang Kaabah. Tapi ada kertas keping. Kata jalan dah ni. Ni lah nego doa ni. Nego doa. Jadi kita ni dah. Kalau sahabat kita minta kita doa di Kaabah, tolong doa lah. Tak ada masalah. Tapi jangan letak bayaran. Jangan letak bayaran. Kita doa lah. Orang tu minta kita doa untuk dia, kita doa untuk dia. Cuma kadang-kadang kita ni tolonglah kawin doa, tolong minta tu menyusahkan orang lah. Kita kira gini lah, dia mau nak doa gapo, kawin minta doa, dia mau selamat dunia akhirat, cukup lah, gapo lagi. Jadi orang tu dia ngatu, ngatu lebih-lebih tu lah kawin nikah bayar kan. Kita tu sendiri. Jadi kalau kita nak doa untuk saudara-saudara kita hok minta hajat tu gapo boleh nak doa. Tapi jangan kena bayaran. Dan kita kena ajar juga pada dia. Tuhan ni dah, walaupun ni Baitullah, Tuhan tak ada sini. Dah, Tuhan dekat dengan kita. Mana jangan kita nanti sampai Kaabah tu baru nak doa. Sedangkan Allah Taala kata, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Ayat 186. Dah. Tuhan dekat. Tak nanti sampai Kaabah baru boleh nak doa. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Orang-orang tadi, orang hak cari dunia, orang dia cari dunia semata-mata di musim haji. Dia orang yang jaga ketakwaan dia semasa musim haji, mereka tu mendapat habuan bahagian masing-masing mimma kasabu, mengikut usaha masing-masing lah. Kalau kita usaha dengan ikhlas, kita akan dapat apa yang baik. Wallahu sari'ul hisab. Allah Ta'ala itu amat segera pembalasan dia. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ni berkenaan dengan hari-hari tasyrik. Semaya raya dah. Ni sekarang ni nak buat ibadat di Mina ni. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan ingatlah Allah Taala pada hari-hari yang dibilang. Kita bilang ke mana? 11, 12, 13. Hari tasyrik dia panggil. Kita berada di Mina tu, kita melontar jamrah. Dah, kita bercukur, kita sembelih binatang. Jadi ingat Allah Taala pada hari-hari tersebut, 11, 12, 13. Jadi bermalalah di situ. Jadi ini sebahagian daripada haji lagi. Tak sudah lagi haji. Jadi Allah Taala nak memberi ganjaran yang besar. Asalkan orang tu sentiasa ingat pada Allah Taala dengan takbir lah. Bila Allah jamrah takbir Allah, menyebut nama Allah Ta'ala. Jadi ingat Allah Ta'ala ni supaya dapat menjana lagi takwa tu. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaih, wa man ta'akhkhara fala isma alaih. Kalau orang tu nak segera, maknanya dia menghabiskan kerja-kerja melontar di Mina pada hari-hari tasyrik tu,
Tak. Dia nak bertolak awal. Dia boleh siapkan dalam masa 2 hari, 11-12, kemudian dia pun nak balik. Orang panggil nafar awal. Nafar awal, dia nak balik awal. Fala isma' alaih, tak apa. Wa man ta'akhara, siapa nak balik lewat, lepas 13 tu baru dia nak berangkat balik ke tanah ke Masjidil Haram, tak apa. Fala isma' alaihi. Tapi liman ittaqa, kena ada takwa tu. Dengan arti aku mana? Maknanya kalau orang hak lorak tadi gaduh nak balik 12 bulan tu, dia sesah belakang dah nak balik semula ke Masjidil Haram, dak tinggal Mina tu, tak apa asalkan dia bertakwa kepada Allah Taala. Bertakwa tu dari segi mana? Tidaklah dia kata lorak-lorak dia tu kerana puah dah kita duduk sini dah rasa lama tak sel lagu tu tak sel tu kita suruh tu tak selesa sini. Jadi benda tu mengabarkan kita tak sabar, kita tidak ingat pada Allah Taala, kita tidak bersyukur. Tak. Jadi kita sudah duduk hotel lagi. Moga duduk di Mina ni dengan gelewak ramai-ramai dah. Dia kata, dah kita boleh sesawak lah. Tapi dalam hati dia tu tak ada takwa kepada Allah Taala, di mana dia rasa susah duduk ramai-ramai ni. Dah. Dia rasa lama duduk sini. Jangan ada tu. Sebab itu menafikan takwa kepada Allah Ta'ala. Bukan kerana dia ada hajat dunia, tidak. Jadi hendaklah dia bersabar duduk di situ. Tapi kalau tekek dia, ataupun kalau kata dia Perdana Menteri ada nak mesyuarat gapo hari 13 tu dak dengan pemimpin-pemimpin dunia, bolehlah, tak ada masalah lah. Kita tak boleh nak komen lah dia, sebab dia telah nafar awal sempurna dah. Wattaqullah, kamu kena ada takwa kepada Allah Ta'ala. Jadi macam mana nak bertakwa kepada Allah Ta'ala? Wa'lamu annakum ilaihi tusyarun. Kamu kena ingat, kamu akan balik dihimpunkan di hadapan Allah Ta'ala nanti. Maknanya kamu lorak-lorak ni, sunya kamu tak lepas daripada Allah Ta'ala di akhirat nanti, akan balik menghadap Allah Ta'ala tadi. Jadi kalau kamu tidak buat haji dengan sempurna, kamu cinta dunia lagi, tak sabar, tak ada rasa sayang pada tanah haram ni, dah. Jadi macam mana kamu nak ada takwa? Jadi takwa tu dapat hadir dalam hati kita bila kita rasa kita ni akan dibangkitkan di hadapan Allah Ta'ala. Sebab itulah perasaan kita ni, kalau kita kata ramah gelewak apa semua dok, kena ingatlah pada mahsyar ni, ilahi tu syarut, kamu akan balik dihimpunkan di hadapan Allah Ta'ala daripada mahsyar. Jadi gambaran akhirat tu dia kena ada semua semasa buat haji. Jadi ingat Allah, fikir akhirat, barulah orang tu dapat takwa kepada Allah SWT. Kemudian lepas pada ni Allah Ta'ala sebut dah tadi, oleh kerana orang munafik ni, orang dunia ni, dia cinta pada dunia sampai Mekah pun fikir dunia lagi. Jadi Allah Ta'ala sebut cerita orang munafik. Ya biasanya orang munafik ni ada dua, munafik pembohong akidah, satu lagi munafik mukmin hak lemah iman. Lemah iman ni pun dipanggil munafik juga, munafik amali. Tapi kita kena ingatlah, ni kita tak boleh nak baca kat orang. Kena baca diri kita, kena baca atas diri kita. Jadi Allah Ta'ala lanjutkan lepas pada ni cerita orang-orang yang tidak ikhlas ni. Jadi setakat itulah untuk pagi ni, apa yang baik dari Allah SWT dan apa yang kurang itu daripada kelemahan diri hamba. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.